4. Dia ada cos kan yang kena 4 kan. Doktor kena 4. Lagi apa? Law kena 4. Ada beberapa kos yang memang kena 4. Baik tak 5? Sebab yelah saya betul, MUAT is very important. Betul. Sebab adik saya tak dapat ni apa benda ni, inot. Ini dapat tak ni? Saya tak ni. Alright, dah kita masuk kepada refraction. Okay. Tadi kelas 1 tu tak sempat baca-baca hair. Okay, kita recap balik apa kita belajar lah. Okay. So, yesterday we learn about law of refraction. Ingat, ada dua jenis law of refraction. Apa dia? What is the law of refraction state? Very good. Incident ray, refracted ray, and normal are all lying in the same plane. Ini. Incident ray, reflected ray are all lying in the same plane. Mesti ada 3 tu lah. Incident, reflected dengan normal are all lying in the same plane. Yang kedua, angle of incident must be equals to angle of reflection. So ini adalah law of reflection. So kalau ini tak obey, tak akan adalah reflection. Okay, the next one you adalah belajar pasal dua jenis mirror, spherical mirror, iaitu convex dengan apa? Concave. So concave adalah C terbalik. Ni C terbalik. Kalau convex adalah apa? C betul. And then you belajar pasal dia punya lukisan lah. So semalam kita dah pergi kepada lukisan. So saya harap semua orang dah tahulah lukis ni. Okay. So kita hafal Dewan Seri Menanti Infinity Womb. Kena hafal Dewan Seri Menanti Infinity Womb. Di mana Dewan bila U is more than C, Seri U equals to C, Menanti U is between C dengan F, Infinity is U is on the F, while Womb is U is less than F. Senang je nak hafal ni sebenarnya. You ingat macam ni, concave, ada berapa C? Ada 2 C. So dia C terbalik. So dia ada banyak C. So dia menghasilkan Dewan Seri Menanti Infinity Womb. Dialah yang menghasilkan banyak image. Kalau untuk convex, dia ada 1 C. So dia C betul. Dia C betul. So dia hanya 1 je image dah hasil. Wood. Dah hafal. So itu je yang you kena tahu sebenarnya. Okay, untuk lukis pula, you kena tahulah di mana kedudukan C dengan F. Ikut mulut tu. Mulut dia ni, so ini F, sini C lah. Yang ini mulut dia ke dalam. So ini F, sini C. Dan kita akan guna konsep PFC. PFC, iaitu parallel pergi ke F. Parallel F pergi ke P and then C. Okay, yang inilah lukisan semalam yang awak buat tu. PFC kan, awak guna PFC, iaitu parallel pergi ke F. F pergi ke C. So dapat rib. Bila U atas C, you akan dapat rim, wrist. Lepas tu bila yang ini pula samalah parallel pergi ke C, F pergi ke C. Tapi bila yang dua bawah ni, dia guna C. Dia guna C. Iaitu parallel pergi ke F and then C. Yang ini pun samalah parallel pergi ke F, lepas tu C. So dua bawah ni je yang guna C. Yang lain guna PF, FP. Last sekali adalah you buat untuk siapa? Wood. Ni wood. Wood tak kisah dekat mana-mana objek you. Tak kisah duduk sini ke, panjang ke, pendek ke, sentiasa menghasilkan apa? Virtual upright diminish. Paling penting tahu lukisan. Kalau you tahu lukisan ni tak ada masalah lah. Okay, boleh? Okay, habis ni kita masuk kepada dia punya tu. Dia punya sign convention. Okay, kita tengok sign convention, table tu. Mana table tu? Ni. Inilah table yang penting. So saya harap awak dah hafal lah yang ini. Okay, di mana kalau U adalah positif, maksudnya dia adalah apa? Real object. Dia tak akan cakap macam ni, dia cakap macam ni. An object is 20 cm in front of the mirror. So
20 cm tu akan letak nilai apa? Positif lah. Kenapa positif? Sebab dia in front of the mirror. Dia tak akan cakap the object is real. Dia tak akan cakap perkataan real tu. So you kena interpret sendiri. Okay, kalau dia kata the object is at the back of the mirror, so dia virtual object lah, so kena letak nilai apa? Negative. Okay, image distance pula. Okay, real image, maksudnya dia same side lah. Kalau dia image form sama side, so dia akan jadi positif. Kalau virtual, dia akan jadi apa? Negative. Focal length, concave mirror. Concave mirror, focal length dia adalah apa? Positif lah. Kalau convex, contohnya awak kira 1/f sama dengan 1/10 plus 1/20. Awak dapat F awak positif. Maksudnya, mirror apa yang awak tengah guna? Concave lah. Itu maksud simbol-simbol tu. Kalau dapat negatif, maksudnya dia adalah apa? Convex mirror. Magnification pula. Kalau positif, upright. Kalau inverted adalah negatif. Okey, ingat balik tak? Apa beza M3 dengan M negatif 3? Apa persamaan dia? Dua-dua ni magnify. Bagus. Macam mana awak tahu dia magnify? Value. More than one adalah apa? Magnify. Okay, apa beza ni dengan ni? Satu positif. Maksud dia apa? Upright. Apa maksud upright? Apa maksud tegak? Kepala dia sama. Image dia, kepala dia dekat, objek image dia ke atas, kepala untuk image tu kepala kat mana? Ke atas. Itu maksud upright. Kalau negatif maksudnya apa? Ya, terbalik. Maksudnya satu ke atas, satu ke bawah. Okey, apa beza pula ni? 0.3 dengan negatif 0.3? Mengecil. So, negatif, more less than 1 dia adalah apa? Diminish. Cuma satu positif maksudnya dia upright, satu negatif maksudnya dia apa? Dia apa kalau negatif? Inverted. So yang itu kena tahulah ya. Itu yang akal. Okay, kita tengok contoh soalan ya. A dentist use a small mirror to attach a thin rod to examine your teeth. When the tooth is 1.2 cm in front of the mirror. So ini adalah apa ni? U. Dan U saya positif. Kenapa U saya positif? Sebab in front of the mirror. Dan kenapa saya tahu ini U bukan V? Sebab ini dentist. Dia nak tengok gigi awak. So objek awak mesti dah siapa? Gigi lah. Takkanlah kepala pula. Okay. The image form is 9.25 cm behind the mirror. So V saya ni nak letak apa? Negatif. Kenapa kawan awak kata V dia kena letak negatif? Sebab perkataan apa ni? Apa maksud behind the mirror? Image awak virtual. So inilah perkataan-perkataan yang you kena aware lah. Kalau you tak faham ni memang tak boleh buat lah. Okay, determine the focal length of the mirror as state type of the mirror used. So you kena cari nilai F. So apa formula yang you akan pakai? 1/F equals to 1/U plus 1/V. So you dah ada V ni, kena letak negatif. Kenapa kena letak negatif? Sebab virtual. Okay, so you akan dapat F lah. So F yang you akan dapat adalah positif. So apa maksud kalau F positif? Ya, dia adalah concave mirror. F positif concave. Macam mana nak hafal? Senang je. Concave ada 2 C. So dia C terbalik. Dia ada banyak image terhasil. So dia positif. Hafal satu. Satu lagi terbalik. Okey, soalan seterusnya dia suruh cari magnification. Apa simbol magnification? M. Apa formula M? M sama dengan negatif V/U. So you masukkan nilai negatif sini, betul tak? Tapi V awak tadi virtual. So kena letak apa lagi? Negatif. Kenapa saya guna letak negatif kat situ? Sebab virtual. Virtual memang kena negatif. Habis tu negatif ni apa? Negatif tu memang formula dia ada negatif. Jangan ubah. Memang formula dia ada negatif. Biar je negatif tu kat situ. Bila masa dia jadi positif kalau dia real image. Real image tak payah letak negatif. So awak akan dapat 7.71. Okey, apa maksud M nilai ini? Upright, bagus. Lagi? Magnify. So akan ada dua benda you tahu. Dia upright because dia positif. Kenapa dia magnify? Because M dia more than 7. More than 1 lah, sorry. More than 1, so dia magnify. So saya nak tanya awak, apa karakteristik ni? Dia apa ni? Virtual,
Upright, magnify. Dia apa? Boom. Betul tak boom concave? Saya suka chapter ni, kita ada skema jawapan. Kenapa saya kata ada skema jawapan? Katakanlah awak kira-kira, awak dapat virtual upright tapi diminish. Awak dapat wood. Tapi awak kata, ini mesti concave. So, maknanya mungkin you terlupa letak negatif kat sini. So, that's why sebenarnya you boleh check betul tak jawab soalan apa yang you tengah buat ni. Katakanlah you dapat room. Room tak ada Room tak pernah wujud room. So, maknanya mungkin ada salah pengiraan awak guna. Yang hanya ada rig, ris, rim. Room, room tak ada. Apa saya nak cakap ni? Yang ada Dewan, Seri, Menanti, Infinity, Vum kan? Lepas tu satu lagi apa? Wood. Yang ini ris, rim. Kita tak akan ada wim tak wujud. Tak akan ada room, room tak ada. Tak akan muncul tu. Mesti hanyalah ini sahaja. Yang lain tu tak. Kalau you dapat cikgu saya dapat real, lepas tu dia upright, diminish. Pernah ke saya ajar root? Tak pernah. So tak. Maknanya awak salah kira. Maksudnya awak terlupa letak negatif. Boleh? Okey. So saya harap untuk mirror tak ada masalah ada satu lagi soalan rasanya semalam ada kawan awak tanya. Dia tanya macam mana dapat ni. Okey. Bagus juga tu soalan tu. Ni lukis. Lukis guna PSC lah. Ni macam soalan ni kan. Soalan ni best juga ni sebab apa? Dia tak cakap, dia ada cakap tak dia convex. Okay, dia upright. So dia upright, the U. Dia kata 20 cm from the real object. Image ni 20 cm from the real object. Ini bukan V. 20 ni dari U plus V. So U plus V dapat 20.5. Kena baca betul-betul lah soalan. Okay, dia bagi tahu height of the image adalah 1/4. Maksudnya HI awak 1/4 daripada H0. So, bila saya buat ni, saya dapat tahu bahawa M magnification adalah HI over H0. So, 1/4 H0 over H0. So, saya dapat 1/4 iaitu 0.25. So, maksudnya M saya adalah mengecil. Kalau mengecil, maksudnya dia diminish lah, betul tak? Dan dia positif, so dia upright dan diminish. Okey, apa awak rasa kalau upright dan diminish? Wood. Yes. Wood. Ada ke root? Root tak ada. Wood. So maksudnya macam ni, dia tanya awak soalan ni. Where should the mirror be placed relative to the object? Okey, dia tanya dekat mana mirror ni kena duduk, betul tak? So apa yang awak kena buat? Awak kena cari U. Macam mana nak cari U? Okay, kita tengok macam mana dia buat. Dia guna magnification punya formula dulu. So dia dapat, tadi kan saya dapat dah, magnification saya 0.25. Okay, lepas tu dia gamakan magnification sama dengan negative V over U. So sama dengan 0.25. So dia jadikan V sebagai subjek. So awak akan dapat negatif 0.25 U. Ni yang dia dapat ni. Okay, lepas tu dia samakan dengan formula V plus U equals to 20.5. Dia masukkanlah V ke dalam ni. So nanti you akan dapatlah 16.4 cm. Itu cara nak dapat U lah. Okey, dan tadi bila awak kira F, nanti awak dah dapat tu awak masukkan F. F awak ni akan dapat nilai negatif. Apa maksud kalau F nilai negatif? Maksudnya dia adalah apa? Convex. Betul tak kita tengah buat cerita pasal convex tadi? Betul, sebab kita memang target kita punya image adalah apa tadi? Wood. So betul lah apa yang kita tengah buat. So lukisan, macam mana pula lukisan? Wood senang je. Wood adalah convex. Convex C betul ke C terbalik? C betul. Sebab wood adalah convex. Sebab C ada satu je. So objek tak kisah tak mana-mana. So kita akan guna konsep apa? PFC. Parallel. Pergi ke mana? F. So ini naik atas. Satu lagi. Direct terus ke C. So where is my image? So betul tak wood? Virtual? Betul. Sebab dia opposite. Betul tak dia upright? Betul. Betul tak dia diminish? Betul. So that's why saya kata topik ni sebenarnya tolonglah dapat full mark. Sebab dia ada skema jawapan. You boleh tahu.
Dengan syarat you kena hafal lah Dewan Seri Menanti tu. Kalau you tak hafal tu, you tak boleh buat. Okey, macam contohnya lagi. Okey, soalan ni. Bukan ni, soalan global ni tak nak. Soalan ni mana? Tengok macam ni kan. Tengok, ni wood. Wood. Dia tak akan ada room. Tak akan ada root. Mesti room. Okey. Ni ada kawan tanya shaving, makeup. Dia kata ada bagi image bulb bathroom 35 cm. So ini adalah image. So ini adalah V. The height of the bulb is 88 and the height of the image is 40. So ini adalah H0, ini adalah HI. So dia suruh sketch a level diagram formation of bulb. So tiba-tiba je suruh lukis. Awak nak lukis convex ke concave? Tak ada cakap apa ni. Tiba-tiba dia bagi tahu. V image form adalah 30.5 from the mirror. Dan dia tak cakap pun dekat back ke atau in front. Okay, shaving dengan makeup. Pernah buat kan? Tak pernah shaving? Boleh pula tak pernah shaving Zakma ni. Apa image yang you rasa kalau you tengah buat shaving? Adakah virtual atau real? Mestilah real. Kalau awak nak tengok awak nak shaving, takkanlah virtual. Macam mana awak tengok muka awak? Sama dengan makeup, mesti real. So real. Lepas tu, dia magnify ke diminish? Magnify. Okey, pertama sekali sebenarnya kita tahu apa konsep makeup atau shaving. Dia untuk menghasilkan image besar, magnify. So kita ada dua pilihan, rim atau zoom. Tapi kita pilih yang mana? Kenapa kita pilih rim? Sebab dia mesti real. Kalau virtual, saya nak makeup, saya tak nampak muka saya. Macam mana nak makeup? Nak shaving, tak nampak muka awak. Macam mana nak shaving? Main agak-agak je, gua agak-agak dia. So maksudnya awak punya lukisan adalah rim. Okey, rim duduk kat mana? Rim concave ke convex? Rim adalah concave. So dia duduk kat mana tu? Dia duduk kat mana? Dewan Seri Menanti Infinity Womb. So dia menanti. Menanti duduk kat mana? Dia antara C dengan F. So cuba awak tengok lukisan dia macam mana. Lukisan dia, objek dia duduk di antara C dan F. So dia dapatlah rim. So sangat penting free body diagram. Sangat penting Dewan Seri Menanti Infinity Womb tu. Kenapa sangat penting? Kalau awak tak hafal Dewan Seri Menanti Infinity Womb tu, awak tak tahu nak lukis apa. Okey, saya beritahu balik soalan ni pasal shaving, pasal makeup. Okey, awak tahu fungsi makeup dengan shaving mirror adalah untuk apa? Membesarkan. So dia adalah rim sebab dia real, you nampak. So saya akan lukis concave. Kenapa saya akan lukis concave? Sebab dia adalah rim. Rim duduk kat siapa? Concave. So ini F, sini C. Okey, macam mana saya punya free body, saya punya diagram? PFC. Objek nak lukis kat mana? C lah. Sebab rim, menanti jawapan. So C dengan F. Menanti tu di antara. Kan menanti. Macam mana PFC? Parallel. Pergi ke mana? F. Satu lagi? F. Pergi ke? So this is your image. Nampak senang, nanti juga suruh buat. Haki buat tak tahu apa. Okey dah, habis tu. Saya masuk kepada topik baru sekejap. Ini pengiraan dia lah. Okey, pengiraan dia saya rasa awak kena buat latihan banyak lah untuk tahu pengiraan dia ni. Okey lah, saya masuk kepada lab baru, refraction. Okey, kita masuk kepada refraction. Okay, refraction. The first one you need to use this formula N1 plus N2 equals to N2 minus N1 over R. R ni sangat penting, ada dua, satu positif, satu negatif. Positif untuk convex, negatif untuk concave. Dia kakak use, so maksudnya PSPM sajalah yang keluar. Okay, so apa contohnya berlaku proses refraction? Saya suka bayangkan refraction ni macam you ada beaker ni saya letak water. So apa yang berlaku, objek
ray datang dari objek, dia akan kena langgar dinding bika. So bika ni nanti dia punya refracted dia akan masuklah, dia tembus. Itulah proses refraction, penembusan cahaya. Dia dalam dua medium lah. Okay, so kita akan ada angle of incident, angle of reflection. But angle of incident and angle of reflection are not same. Dia depend on your medium, N2 refractive index. Di medium awak lah, daripada contohnya water ke air, air ke water, water ke glass. Depend kepada NU. Kalau NU lagi besar ke lagi kecil, depend lah apa angle yang you akan dapat. Okay, saya formula Snell's law ni tak perlu tahu pun sebab apa. Yang penting dia suruh use. Sebab tadi kan ni outcome awak dia kata use saja. So yang inilah yang formula yang you akan pakai. Okay, formula ni problem dia adalah dekat N dengan R. N1 refer kepada objek, N2 refer kepada image. Okay, so N1 adalah refractive index of incident ray. Mana incident ray tu datang? Kalau N2 adalah refractive index daripada refracted ray. Okey, saya bayangkan awak tengok ikan. You tengok ikan. Siapa objek? Ikan. So ikan duduk dalam water. So refractive index saya akan ambil ikan punya water. Okay, saya lukislah. Ni saya ada bowl of ikan. You dekat sini. Siapa objek? Ikan. Sebab kita tengok ikan, betul tak? Ini dia punya refractive index 1.33, ini 1. So siapa N1 saya? N1 refer kepada objek. Mana objek? Ni ikan lah. So N2 saya mana? Boleh kata? Okey, lain. Ikan tengok pokok. Siapa objek? Pokok. Siapa N1? Ikan? Pokok lah, air lah. Pokok duduk kat air. Ni 1.33 water. So ini akan jadi apa? N2. So ingat ya, N1 adalah where the incident ray datang. Sebab apa? Cahaya datang dari objek ni. Objek ni datanglah cahaya. So dia dekat N1 lah. Macam awak kan, awak kalau tempat yang gelap, boleh ke awak nampak? Tak boleh. Kenapa? Tak ada, sebab tak ada incident ray. So where is the incident ray come is your N1 lah. Okay, U dengan V pula. Okay, mana U? U adalah refer kepada distance of object. So this is U. U mesti dari objek sampai ke surface. V adalah dari surface sampai ke you punya image lah. Kat mana image dah hasil. Tak semestinya dekat sini, mungkin kat belakang, tak tahulah kat mana. Okay, macam case tadi, you dengan mata ikan. Ikan adalah objek tu tak? Objek. So where is my you? You saya adalah ini. You is refer to where surface dengan objek. So jangan confuse lah yang itu. Okay, kita tengok kepada soalan. Okay, R pula. Apa berlaku bila R tu adalah flat? So tadi kan formula dia adalah N1 over U plus N2 over V equals to N2 minus N1 over R kan? Ke R tu adalah radius. Kalau flat, ada ke radius? Kalau planes, ada ke? Ada radius? Tak ada. So R dia kosong. So that's why dia dapat apa? Kosong. Okay. Sama juga dengan case tadi. Okay, ni kena ingat ada benda yang different. Refraction, bukan reflect. U kalau positif, maksudnya dia duduk depan lah. Maksudnya dia duduk depan refractive surface. So kita anggap dia adalah real object. Kalau U duduk belakang refractive surface, kita akan letak dia negatif. Okay, ini yang lain. Ini yang lain. Okay. V kalau real image, kita akan anggap dia positif. Tapi dia bukan duduk dekat same side, dia akan duduk kat mana? Opposite. Mirror macam mana mirror? Objek kat sini, image kat mana? Tempat yang sama, same side. Baru kita panggil dia apa? Real image. Tapi kalau image terhasil kat belakang mirror, kita panggil dia apa? Virtual. Ingat tak mirror? Mirror, kalau image terhasil kat belakang mirror, kita panggil dia apa?
virtual. Okey, kalau yang ni terbalik tengok ni. Ini objek. Tapi dia kata dia punya image terhasil opposite side. Dia duduk kat belakang. So dia itu dipanggil apa? Real image. Sebab apa? Dia tembus. Dia bukan reflect. Kena faham ni. Ini insiden masuk, insiden ray. Refracted ray awak mesti macam ni. So kalau objek kat sini, image mesti kat mana? Kat belakang. Ini baru dipanggil real image. Ini adalah kes untuk kes apa? Refraction. Okay, macam mana pula kalau kes reflect? Kalau reflect, objek kat sini, betul tak? Dia mesti pantul. Awak punya reflection mesti ke tempat yang sama. So itu baru kita panggil dia apa? Real image. So yang ini dua kena faham. Pantulan, kalau same side, real. Kalau refraction, same side akan jadi apa? Virtual. Jangan confuse tu lah. Kalau saya jadi awak, saya ingat insiden dengan refracted ray tu. Ray yang datang. Tembus, maksudnya objek, image akan jadi real. Tapi kalau reflect, dia mesti tempat yang sama. Okey, F pun terbalik. Ingat tak tadi, kalau untuk reflection, F positif dia concave. Tapi kalau untuk ni, convex. Dia terbalik. Ni terbalik. Ni terbalik. M sama je lah, upright dengan inverted. So yang terbalik adalah berapa? Ada dua je. Iaitu ini dengan ni. R ni sama je lah dengan dua F. Benda yang sama. Okey, tengok soalan macam ni. A spherical glass rod is in the air. So air. Dia kata ada objek lah dekat air, iaitu glass rod. Glass rod ni duduk kat air dan ada objek lah duduk kat luar ni. Dia bagi refractive index of the glass rod is 1.52. Okay, so dia bagi radius adalah 3 cm. Dia suruh calculate the position of image of the small object. The axis of the rod is 10 cm from the left of the pole. Okay, so 10 cm ni adalah U. Kenapa 10 cm adalah U? Sebab objek sampai first surface. Ini adalah U lah. Okey, formula apa yang saya akan pakai? Saya akan pakai formula yang N tu tadi lah. N1 over U tambah N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Okey, saya nak tanya awak, siapa N1? Siapa N1? N1 refer kepada siapa? Objek. Objek duduk kat mana? Dia duduk dekat medium apa? Air ke glass? So air je lah. Ambil lah satu. Air satu. Dia punya N. U, berapa U dia? 10. Okey, N2. N2 siapa punya? Glass lah. 1.52. V nak cari, betul tak? Okey, 1.52 minus 1, R. Okey, R saya 3. Saya nak letak positif 3 ke negatif 3? R ni ada dua pilihan, positif atau negatif. Macam mana nak tahu dia R positif atau negatif? Kena tengok dia concave atau convex. Macam mana saya nak tahu dia concave atau convex? Kena tengok daripada incident ray yang langgar dinding tu. Mana incident ray? Ni, datang langgar dinding dia dalam, okey. Objek tu dia langgar dinding, ray tu, incident ray ni, insiden ni, cahaya yang datang ni, langgar dinding ni dalam keadaan bentuk apa ni? C betul ke C terbalik? C betul. So C betul concave ke convex? Convex. So convex R dia positif ke negatif? Positif. So R saya adalah positif. Positif. So yang itu yang memang akan awak confuse. Okey, saya ulang balik Tengok insiden ray yang langgar tu. Okey, contohnya saya bagi ikan. Saya suka soalan ikan ni. Okey, ikan dengan awak. Siapa objek? Ni betul tak? Okey, saya nak tanya, R saya positif ke negatif? Negatif. Kawan awak cakap R saya kena letak nilai negatif. Betul. Kenapa R kena negatif? Sebab apa? Sebab insiden ray datang daripada mana? Insiden ray, kalau awak nak tengok sesuatu objek, cahaya tu kena datang pada awak ke pada objek?
Mesti dekat objek dulu. Datang kau you. So dia datang daripada belakang ni. So dia langgar dinding ni bentuk apa? C terbalik. So C terbalik adalah apa? Concave. Dalam case reflection, concave terbalik. So dia kena letak apa? Negatif. Okey, satu lagi contoh. Ikan. Tengok pokok. Siapa pokok? Siapa pokok? Siapa objek? Pokok. Okey. Incident ray datang daripada mana? Pokok. Dia langgar dinding ni bentuk apa ni? C, betul. So ini adalah apa? Convex. So R saya akan jadi positif. Okey, siapa yang tak faham konsep ni, ingatlah baby shark. Senang je. Sebab tadi pun dia ingat baby, dia tak faham tu dia ingat baby shark. Okey. Baby shark kalau makan objek, negatif lah. Okey, cuba tengok ni. Siapa objek ni kan? Okey, mulut dia ni nak makan tak objek ni? Makan. Nyap, dia makan. So dia akan mati, negatif. Okey, tengok pula ni. Ni objek tu tak? Mulut dia ni berjaya tak nak makan objek? So dia positif dah, habis cerita. Okay, saya buat satu lagi Siapa yang tak faham konsep tu guna baby shark. Okay, ikan ni menghadap sini pula kali. Mata you kat sini. Tu you kat sini. Okay, bagi tahu saya, R saya positif ke negatif? Ingat baby shark je, baby shark tu kena makan tak? Siapa dengan siapa? Oh, okey. Mestilah ini objek. Negatif. Sebab dia kena makan. Ni baby shark ni kena makan. Kalau ikutkan law, insiden datang ke sini. Ini bentuk C apa tu? C terbalik. So C terbalik adalah concave. Concave adalah apa, Nek? Saya pun tak hafal yang ni. Saya hafal baby shark sebenarnya. Baby shark lagi cepat jawapan dapat. Okey, dia siapa? Baby shark. Okey, sekarang lagi baby shark ni pula. Ikan ni. Ni objek. Kena makan tak? Tak. Soal saya adalah apa? Positif dah. Senang habis. Tamat dah di situ. Okey, kita buat soalan. Saya terus buat soalan tutorial. Sebab soalan tutorial awak apa pasal baby shark tu? Aku malah siap. Wow. Aku malah siap lah semua. Mandai je. Mana tahu? Saya pernah. Dulu saya praktikal dekat ni. Cikgu tu baru ajar chapter ni, dia dah sampai chapter 12 dah. Betul ada dulu. Budak saya pun ada juga macam tu. Dia dah pergi dah. Cikgu dah habis. Cikgu saya nak. Ada tak latihan lain? Semua awak dah buat je. Saya dah buat semua dah. Ada. Kalau awak rasa awak paling rajin. Ada orang yang konsep paling rajin saya pernah jumpa lagi. Okey. Saya buat soalan nombor 5 ni. Apa? Okey, sempat kot. Okey. Kalau awak faham soalan ni, bagilah soalan apa pun awak akan boleh buat. Okey, tengok soalan nombor 5 ni. Ini adalah case spherical surface lah. A goldfish is swimming in the water inside a spherical plastic bowl with refractive index of refraction 1.33. So ini adalah case refraction. Bukan refraction. Kita baru belajar tadi ni. Okay, if the goldfish is 10 cm from the front wall of the 50 cm radius bowl, where did the goldfish appear to the observer in front of the bowl? So bila saya baca ni, saya tahu ada dua karakter lah. Iaitu ikan dengan mata. Ikan dengan mata tu bertemu, tengok. Dia tengok awak tengok dia. Okay, sekarang ni siapa objek? Pertama sekali memang awak kena faham siapa objek. Kalau awak faham tu dah okey dah. Okey, lepas tu kita cari refractive index. Berapa refractive index dekat mata? 1. Kenapa 1? Sebab dia dekat air. Tapi kalau untuk ikan ni duduk mana? 1.33. Okey. Dah tentukan objek, tentukan pula N1, N2. Siapa N1? Ikan lah. Sebab N1 ni refer kepada objek. N2 jadi so ini, pertama sekali yang ini. Pertama sekali tentukan objek.
Dah dapat tukar objek? N1, N2. Dah, settle. Okay, lepas tu saya nak cari apa? Saya nak cari V sebab dia tanya where does the goldfish appear to an observer. So observer tu dia nampak image. So soalan nak V lah. Okay, so jangan guna formula-formula dia. Kalau perasan tadi learning outcome ada satu je formula. Tak boleh guna formula ni. Mana ada? Formula ni hanya pakai untuk mirror dengan lens saja. So tak boleh pakai formula ni. Kita pakai formula N tu. Formula N tu pun dia bagi dalam exam. N1 over U tambah N2 over V. N2 tolak N1 over R. Ni je formula yang ada untuk spherical surface. Okey, berapa N1 tadi? Dah ada 1.33 U. Okey, U tak ada. Tapi dia cakap tadi, goldfish tu duduk kat mana? Dia kata the goldfish is 10 cm from the front wall. Maksudnya macam mana? Apa maksud front wall? Ada berapa wall dekat sini? Ada berapa dinding kat sini? Ada 2. Ni first, yang ini second. So dia kata 10 cm tu daripada mana? First lah. So 10 cm ni sebenarnya apa? U. Bagus. Macam mana kalau awak tahu itu adalah U? Sebab ingat tak U saya cakap daripada siapa? Surface sampai objek. Boleh? Kenapa ada first surface dengan second surface? Sebab kita akan ada berlaku banyaknya refraction. Iaitu dari air, water. Depend lah kat mana yang awak nak buat. Kalau macam kes ni water, air dululah. Okay. So U saya berapa? 10 lah kan? 10 cm. N2 1B nak cari 1 tolak 1.33 R. Berapa radius dia bagi tadi? 15. Okey, positif ke negatif? Baby shark, duduk. Cepat. Baby shark duduk dah? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia kena makan. Okey, itu baby shark duduk. Okey, dari segi fizik, incident ray datang dari mana? Dari objek. So, dia nampak bentuk apa tu? C betul ke C terbalik? C terbalik. Siapa yang tak nak faham tu tutup telinga dengan baby shark duduk je. Dah. Sebab ada, kalau budak pandai dia akan faham yang incident ray tu. Faham tak ni, Mat? Tak faham? Kan you faham baby shark duduk? Baby shark juga? Aduh, dia nak baby shark juga. Okey dah, kira lah. Kira sendiri. Berapa V dapat? Kira. Macam mana nak kira ni? Entahlah. V awak adalah cm lah. Saya tak tukar ni unit ni. Aduh, 1 per... Salah. 1.33 per 10. Tambah 1 per X. Sama dengan... Mana sama dengan? Sama dengan kena tekan ni. Sama dengan. Salah. Apa benda tekan ni? Salah. Sama dengan 1, alamak. Salah lah. 1.33 per 10 tambah 1 per X sama dengan 1 tolak 1.33 per 1 tolak 1.33 negatif 15. So jawapan dia 9. Betul ke? Negatif 9. Betul, negatif 9 cm. Betul lah baby shark kita. Baby shark duduk. So kat mana dia terbentuk tak faham. Negatif maksudnya apa? Same side ke opposite side? Negatif ni maksudnya apa? Same side. So dia duduk kat depan ni. Ni 10 kan? Image, alamak. Image yang terbentuk adalah here. So that's why awak akan nampak ikan tu macam dekat kalau kita pergi Korea ke LCC ke kan?
Kalau kita tengok aquarium, kita nampak ikan tu macam besar, tapi sebenarnya ikan tu apa? Kecil je. Faham tak? Okay, tak faham, kita buat yang nombor 2 lagi. Okay, the fish bowl is placed near to the window. It receive evening sunlight. Is there any risk on the eye of the fish that may damage because the sunlight is focused sharply on it? So case ni ada 2 karakter. Siapa? Fish dengan sunlight. Ada orang ke dalam cerita ni? Lukis gambar fish, dia tengok matahari. Siapa objek? Matahari. Siapa N1? Matahari lah. Matahari duduk kat mana? Air. So N2 akan jadi siapa? 1.33. Okey, boleh faham tak ni? Yang ini you kena faham ni. Objek dengan N1, N2. Kalau you tak faham tu memang you tak akan boleh buat apa-apa. Okey, dah settle ni, terus je buat formula. N1 over U plus N. Sebenarnya tengok ya, N1 dia duduk kat U. That's why objek N1 over V equals to N2 minus N1 over R. Okey, berapa N1 saya? 1 U. Dia masih cerita, dia masih lagi duduk 10 cm. 10 cm ya tadi? Nah, dia masih lagi duduk 10 cm. Sorry. Saya akan cakap salah. Kenapa salah? Siapa objek saya sekarang? Matahari. Boleh ke saya cakap 10 cm? 10 cm tu siapa punya? Ikan. Macam mana? Mana objek ni, betul tak? Dia kena contact surface, betul tak? Berapa U dia? Berapa matahari? Jarak matahari? Sangat jauh. Berjuta-juta, betul tak? So kita letak infinity. Betul lah, berjuta-juta matahari tu jauh sangat. So infinity. Plus N2 1.33, V nak cari sama dengan 1.33 minus 1. Okey, bagi tahu saya R. Berapa R tadi? R saya berapa tadi? 15 Okey, positif ke negatif? Baby Shark duduk. Positif. Kena cepat tau. Okey, kenapa positif? Sebab tak kena makan. Siapa yang dapat tangkap tu memang dah tahu laju. Lepas ni kalau soalan ni memang cepat lah dia buat. Baby Shark duduk nampak tu dia nak makan ikan. Tapi ikan awak bukan objek. Saya rasa siapa objek awak? Matahari. So selamatlah objek tu. So that's why dia positif. Boleh. Okey, kira berapa Pak V? Yang ni kosong lah. So lepas tu 1.33 tolak 1 bahagi 15. Ni darab. So 1.33 bahagi answer lah. So jawapan dia 60.45 lah. 60.45 cm. So positif maksudnya dia adalah real image lah. Okay. So saya nak, tapi soalan tanya, mata ikan tu sakit tak? Okey, saya nak tanya awak, 60 cm, 60.45 cm ni kat mana? Dekat belah ikan ke kat belah objek? Dia real, positif kan? Dia terbalik dengan mirror Tolong ingat dia terbalik dengan mirror. Kalau mirror, real, dia duduk mana? Same side. Tapi kalau untuk image, kalau untuk reflection, dia akan jadi opposite. Boleh faham tak ni? Mirror. Awak kena bezakan mirror dengan reflection. Okey, kalau untuk reflection, real kat mana? Real image. Depan. Ini objek, ini image. So itu real. Okey, kalau untuk refraction, objek kat sini, image mesti kat mana? Belakang. Okey, mana objek awak? Ni, betul tak? Sekejap. Objek awak mana? Ni kan? Itu pula. Ni. So kat mana image saya mesti terhasil? Dekat opposite. So maksudnya dia terhasil dekat sini lah. 60 cm. 60.45 cm. Yang ini baru 10 cm. So kena tak dekat mata ikan? Tak. So jawapan dia, itulah jawapan dia yang ni. Jawapan dia 60.45 is behind the front wall. So there are no risks.
Okey, saya ulang balik Ini ikan, ini matahari. Okey, saya buat dengan laju lah. Ini 1.33, ini 1. So pertama sekali tentukan objek. Awak jangan cakap objek ikan. Ikan ada mata, mata dia nak tengok ni. So ini objek. So ini akan jadi N1, ini akan jadi N2. So N1 over U plus N2 over V equals to N2 minus N1 over R. So 1 bahagi infinity because it's very far. Plus N2 1.33 over V we want to find 1.33 minus 1 R. R they give you the radius is 15 cm. Okay, this one akan problem. You kena ada sama ada dia positif atau negatif. Macam mana saya nak tentukan? Saya tengok baby shark duduk-duduk. Ini dia punya gigi. Dia makan ikan, dia bukan makan objek. So objek terselamat, so dia positif. So saya akan dapat V. Bila saya dah kira, saya dapat positif. Maksudnya dia adalah real image. Real image maksudnya dia duduk opposite daripada objek. So dia duduk belakang ni lah. Ini 60.25. So adakah dia kena dekat mati ikan? Tak, sebab mati ikan 10 cm. So that's why jawapan dia no risk. Boleh? Boleh tak? Okay, kita buat soalan. Sebab soalan yang untuk tutor ni hanya ada 2 je kot. Nombor 4. Nombor 4 pun boleh lah. Okay, kita buat nombor 4. Nombor 4 ni dia macam boring sikit sebab dia tak ada ikan. Tapi dia konsep yang sama. Okay, kita tengok nombor 4. Dia nombor 4 dengan 5 je soalan dia. Okay, an object is placed 20 cm from the center of glass sphere. Okay, this is not U. Kena baca balik betul-betul. The object is placed 20 cm from the center. So ini adalah U plus C. Apa benda cikgu cakap U plus C pula? Okey, dia kata macam ni. Ada spherical glass. U dia ni, objek dia ni 20 cm ni daripada objek sampai ke center. So ini adalah 20 cm. U sini je. So ini adalah C. So that's why saya kata U plus C. Soalan nombor 4 ni macam dia tak susah, dia saja je nak pilih. Okay, R dia adalah 10. Tak tahu positif negatif kita tak tahu lagi. Refracting index 1.5. So dalam ni 1.5, kat luar ni 1 lah. So N1, N2, kalau objek dah kat sini, sini N1 lah. Sini N1, sini akan jadi N2. Sebab objek sini. Okay. An image is formed due to the refraction at the surface of spherical near to the object. Determine the distance of the image and the nature of the image. So dia suruh cari V. Okey, apa formula je yang ada kat sini? Ada satu je. Apa formula dia? N1 over N2. N1 over N2 pula. Apa dia formula dia? N1 over U plus N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Ini je formula yang awak akan pakai. Awak tak akan pakai formula lain. Siapa N1 saya? 1. Okey, U saya tak ada. Tapi saya tahu U saya adalah 20 tolak C. Kenapa 20 tolak C? Sebab U tambah C sama dengan 20. So U adalah 20 tolak C lah. Kan? So tambah N2 saya 1.5. V nak cari. Lepas tu N2 saya 1.5 tolak 1. R berapa radius dia? Okey, 10. Positif ke negatif? Cepat, baby shark duduk-duduk. Positif ke negatif? Cepat, mana objek? Ni objek, dia kena makan tak? So positif. Boleh tak? Okey, tapi awak ada masalah ni. Apa masalah kita sekarang? C. C tu apa? C tu apa? Center. Sama tak dengan radius? Sama lah. Ada tak radius? Ni? 10. So dah ada dah. 20 tolak 10. C tu apa? Center of curvature. Sama tak dengan radius? Sama. Benda bulat, center kat sini. Sama tak dengan nilai radius? Sama lah.
Tak susah pun. Siapa kata fizik ni susah? Kira dapat. Macam mana nak kira ni? Cukup tu kereta ni. 1 bahagi 10 lah kan. Tak payahlah ada nak tulis ni. Plus 1.5 bahagi X. Equal 1.5 tolak 1 bahagi 10 positif kan. Sebab baby shark dulu-dulu tu kan. Okay. So jawapan dia negatif 30 cm. Apa maksud negatif? Untuk soalan chapter ni, setiap apa jawapan awak dapat ke belakang tu kena ada bracket. Apa maksud negatif 30? Real ke virtual? Virtual. Dia masih virtual. Tapi dia same side. Bagus. Same side dengan objek. Maksudnya image terhasil kat mana ni? Ni tadi 10 kan? So dia duduk belakang. So image awak terhasil kat belakang. Okay, soalan terakhir, nombor B. Bukan, sorry. Dia tanya apa tadi? Nature of the image. Inilah jawapan dia. Virtual and same side. Ni je, tulis. Okay. Ada kelas lagi? Okay. So nanti nombor B ni tu buat. Nombor B ni dia ada reflection untuk second lagi satu. Okay dah. So, ingat baby shark dulu-dulu tu. Okay, stop dari kebara. So, I'll ask. Okay, bye.